Dia adalah supranatural. Tahu supranatural? Last sebelum pergi topik. Supranational ni maksud dia begini ya. Saya guna analogi simple. Guna calculator boleh tak? Calculator. Boleh ya? Okey. Calculator. Kalau satu calculator yang kita beli itu, dia boleh maksimum 7 digit. 7 digit. Maksudnya, berapakah jumlah maksimum yang dia boleh hasilkan? Berapa jumlah? 9, yalah memang 7 digit. 9,999,999. Betul ke tidak? 7 digit. Now, gunakan kalkulator yang sama. Gunakan kalkulator yang sama. Cuba buat pengiraan 5 juta kali 3. Akan dapat jawapan apa? Guna kalkulator tu. Dapat jawapan tak? Guna kalkulator tu. Kalau guna kalkulator tadi yang 7 digit, dapat tak jawapan? Dapat ke tidak? Tak dapat. Tapi jawapannya berapa, tuan-tuan dan puan? Berapa juta? 15 juta. Tapi tuan-tuan dan puan, kalkulator tu dapat tak? Tak dapat. Kenapa kalkulator tu tak dapat? Adakah kerana 15 juta tu tak wujud? Setuju kalau saya katakan bahawa kalkulator itu tak dapat kira 15 juta kerana dia ada keterbatasan. Betul ke tidak? Pencipta yang menciptakan kalkulator itu memang menciptakan dia dengan ada keterbatasan, maksimum hanya boleh kira 9,999,000. Dia tak ada kapasiti untuk kira lebih daripada itu. Allah menciptakan kita dengan kapasiti yang tertentu. Bila sesuatu dia melampaui logik akal kita, itu kita panggil sebagai supranatural. Supra. Macam mana kita nak tahu? Allah kata kun fayakun. Logik boleh bayangkan tak? Kun fayakun, Allah ciptakan semua. Tak boleh. Itu supranatural. So far kita jelas kat situ tuan-tuan dan puan-puan? Ke pening ni? Saya harap bukan saya cakap syok sendiri ya. Hari ini kita bukan nak suruh kita agungkan akal, tetapi nak bagi tahu kehebatan akal. Kalau kita rasa takjub dengan orang yang cipta artificial intelligence, kita rasa takjub dengan artificial intelligence, maksudnya akal dia hebat tak? Hebat. Sepatutnya kita bukan takjub kepada orang, akal orang itu. Kita kena lebih takjub dengan pencipta yang menciptakan akal orang yang mencipta AI itu. Kalau akal satu manusia pun dia boleh cipta benda macam tu, macam mana dengan pencipta yang menciptakan akal manusia yang hebat itu? Kita takjub dengan Albert Einstein, Stephen Hawking, para saintis, Masya Allah, hebat. Walaupun mereka kafir, kita kata hebat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tak terasa takjub ke dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan akal manusia seperti mereka? Kita takjub tengok piramid. Wow, saya pernah pergi. Kita takjub macam mana mereka susun blok bertantan tu, satu demi satu demi satu demi satu tu. Bukan dekat, beratus kilometer, di zaman yang tak ada truck. Macam mana mereka cipta? Lepas tu susunan dia pula, angle dia pula, batu dia pula, Masya Allah, diamond cut deh. Itu pun kita rasa takjub. Tak takjub ke? Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita perhatikan malam dan siang, matahari dan bintang. Tak ada tali yang digantung di atas, tetapi semuanya tergantung di atas. Suruh kita fikir. Untuk orang yang berfikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya kata Islam untuk orang yang berfikir? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi kepada proses tentang kewujudan Tuhan. Orang yang tak nak berfikir, dia tak akan percaya kewujudan Tuhan. Kemudian saya akan pergi kepada kewujudan Tuhan itu ada. Dan majoriti agama berkata tentang satu Tuhan. Apakah mereka tidak berfikir? Tuduhan-tuduhan dan lontaran-lontaran, fitnah-fitnah yang mereka lontarkan terhadap Nabi SAW. Kenapa mereka tak fikir? Saya akan jelaskan sedikit. Malam ini tak boleh jelaskan ke semua, tetapi nak guna pendekatan yang dipanggil sebagai reductionist. Reductionist maksudnya sesuatu yang kompleks kita terangkan dalam cara yang simple, yang mudah untuk semua faham, yang kita panggil sebagai layman terms. Orang awam punya terms lah. Kan nanti kita guna
Ayat-ayat terlalu bombastik, ada yang faham, tapi majoriti tak faham. Jadi kita gunakan cara yang simple. Dia boleh pergi kepada cara yang lagi kompleks, tapi ini bukan tujuan saya. Sebab biasanya bila saya di masjid dan di surau, bukan buat kursus, saya akan kurangkan perkataan terma-terma yang berbentuk teknikal. Contohlah kan, tuan-tuan puan-puan jumpa kawan acong yang tak kenal Islam, kita bagi tahu kepada dia istidraj. Dia faham tak istidraj tu apa? Kita bagi tahu kepada dia tabaruj, dia faham tak? Dia tak faham. Maksudnya kita bercakap dengan orang mengikut level mereka. Bukan kata orang bodoh, tetapi memandangkan hari ini semuanya mix crowd, tuan-tuan puan-puan, ada adik-adik, kita tak nak ada yang keliru, kita nak orang faham. Pertama, tentang kewujudan Tuhan. Hari ini, tahu tak, ism yang paling cepat berkembang di dunia ialah apa? Ism yang paling cepat berkembang di dunia, bukannya Islam, we used to be. Tetapi ism yang paling cepat berkembang di seluruh dunia adalah atheism, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Orang ateis, saya bagi sedikit background saja. Barangkali kita ada kenalan yang begitu, dan kami banyak kendalikan orang begitu. Orang ateis, mereka menolak kewujudan Tuhan dengan alasan-alasan saintifik. Betul? Mereka beralasan bahawa saintifik, sains kata Tuhan tak wujud. Pertama, mereka kata kalau Tuhan wujud, mereka nak nampak saintifik, nak nampak sophisticated, hebat. Tetapi kalau kita analisis, kebanyakan mereka bukannya intellectual argument, hujah yang intellectual, tetapi akhirnya dia kembali kepada hujah emosional. Okey? Dia bukan rational argument, dia adalah hujah emosional. Saya terangkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Ramai yang datang jumpa yang ateis lah. Hatta di kalangan Melayu pun semakin meningkat. Okey? Mereka datang. Mereka kata, I don't believe in God. Prove to me God exists through science and mathematics. Buktikan kepada saya kewujudan Tuhan menerusi sains dan matematik. Berjelas di sini? Mereka nak nampak intelektual. Buktikan kepada saya Tuhan menerusi sains dan matematik. Boleh tak dibuktikan, tuan-tuan dan puan-puan? Sebenarnya, kalau mereka pergi lebih lanjut, mereka akan dapat jawapan. Dan jawapannya saya akan kongsikan selepas azan nanti. Jangan ke mana-mana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya sebut bahawa kita pergi kepada kewujudan Tuhan dulu. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, mereka beralasan sains tak boleh membuktikannya. Dan mereka berpegang kepada kata-kata beberapa ahli saintis ataupun sekumpulan saintis. Dan mereka nak bukti menerusi sains dan juga matematik. Benda itu boleh dibahaskan dan boleh dibincangkan. Tetapi kita gunakan pendekatan reductionist tadi, iaitu kompleks, kita mudahkan saja. Lalu apa argumen kita? Saya pernah berjumpa dengan individu seperti ini, dan saya bagi tahu kepada mereka, saya bagi tahu kepada individu itu, saya kata, saya setuju dengan kata awak, iaitu awak mempercayai bahawa Tuhan itu tidak wujud kerana sains mengatakannya tidak wujud. Dan sains siapa yang kata? Yang kata itu adalah sekumpulan saintis. Betul? Now, maka saya kata, ini sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan memang penat, tuan-tuan dan puan-puan kena ikut imagination sekali. Iaitu saya kata, awak berpegang bahawa tiada Tuhan kerana sekumpulan saintis kata Tuhan tak wujud. Betul? Dia kata, ya betul. Tak apa, saya tak akan argue yang awak salah. Saya tak akan argue. Okey? Tetapi awak mesti bersetuju dengan saya bahawa ada juga sekumpulan saintis yang hebat, sama hebat ataupun jauh lebih hebat daripada saintis yang menolak kewujudan Tuhan ini. Dan saintis ini, kumpulan saintis ini, mereka percaya kepada kewujudan Tuhan. Betul ke tidak? Ada ke tidak? Ada. Jadi soalannya, apakah kayu ukur awak memilih mengikuti saintis ini dan bukan saintis yang percaya kepada Tuhan? Because you use science. Apa kayu ukur awak? Dan setakat ini, yang saya jumpa lah,
Tak jawab. Mereka tak jawab. Allah